Kemudian ada satu lagi bagian sukan dan guru sekolah. Mungkin tuan kenal cikgu ni kot, Haji Mas'ud bin Idris dari SK Bakri Muar. Ada lagi ada izin. Guru CMGB Jadi alhamdulillah, maksudnya semasa pembinaan SKPM ni kita libatkan dia sepenuh masa. Maksudnya dari A sampai Z dia ada. Jadi kalau dia kata, kalaulah dia boleh kata benda ni boleh jalan, kenapa kita yang di belakang kata tak boleh? Maksudnya dan sekali, akhir kali Jamal Nazir sebagai dia punya desk officer. Jadi kalau kita lihat kat sini, SKPM G2 ni bukannya Nazir punya. Dia di banner dibuat oleh semua bahagian dalam KPM. Dan yang penting dia melibatkan guru dan bahagian KPPK, kesatuan guru. Jadi jangan kata nanti ini SKPM menyusahkan. Sebab ada baru-baru ni kita buat bimbingan SKPM untuk makluman rakan-rakan lah. Satu daerah yang terakhir sekali, seorang guru pengetua, pengetua, dia tak setuju SKPM dilaksanakan di sekolah. Jadi dia kata SKPM ni menyusahkan. Betul ke SKPM menyusahkan? Kalau kata menyusahkan, kenapa bahagian guru sekolah tu dia pasal tak menentang, ataupun ada wakil daripada KPPK tak menentang masa tu? Kalau dah susah awal-awal jangan buat. Takut. Tapi dia mewakili tu, wakil. Guru sekolah ada, orang PPD pun. Kenapa dia? Tapi kenapa dia tak cakap dari awal dia menyusahkan? Bila dah laksana baru kata susah. Ini mungkin kepahaman Sekarang masalahnya lah kepahaman kenapa benda ini susah dijalankan. Kalau pandangan rakan-rakan pergi sekolah, ada tak komplain-komplain daripada rakan guru? Masa awal dulu sekarang dah tak berapa ada kan. Jadi maksudnya sekarang SKPM kita bina bukannya Nazir punya. Nazir hanya sebagai urus dia dan fungsinya ialah menjalankan pemantauan. Jadi kalau berlaku apa jangan salahkan Nazir seorang, salahkan orang-orang yang dalam tu semua tu. Sebab dia yang buat. Nazir hanya melaksanakan saja. Tengok betul ke tidak apa yang dia buat itu. Okey. Ini saya petik apa menteri kata. Masa tu, masa pelaksanaannya pelancarannya Datuk Seri Mahathir bin Khalid. Dia kata apa SKPM? Harapan saya dokumen ini dapat menjadi sumber rujukan utama kepada semua peringkat, khususnya sekolah, bagi memberi nilai tambah kualiti kepemimpinan sekolah. Kepimpinan yang berwibawa, berketerampilan, berkualiti akan melahirkan model siswa yang berupaya menjadi global player dalam berbagai bidang keteruskan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini Menteri Pendidikan kata. Menteri setuju. Dia kata benda ni bagus, terutamanya untuk pemimpin. Okey, apa kata Ketua Pengarah lah? SKPM disediakan oleh KPM sebagai satu usaha untuk memastikan institusi pendidikan mempunyai standard yang boleh diiktiraf dan dijadikan pendada alasan oleh luar negara. SKPM merupakan satu dokumen yang komprehensif, dinamik dan realistik bagi membangunkan sebuah institusi pendidikan ke arah kecemerlangan yang memberi impak kepada kebijakan murid. Ini kata Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Apa kata Ketua Nazir Sekolah? Merupakan satu panduan yang dapat membantu pihak sekolah melaksanakan tugas untuk merancang, melaksanakan, menyemak, memantau dan membuat penambahbaikan kepada kaedah dan langkah-langkah pengoperasian sekolah sepanjang tahun. Okey, jadi masa itu Datuk Rozi sebagai Ketua Nazir Sekolah dia kata, laksanakanlah dengan penuh keyakinan, keikhlasan dan kesungguhan supaya semua pihak dapat manfaat daripada pelaksanaan SKPM G2. Okey, jadi kat sini kalau kita lihat daripada 3 orang berbeza, yang pertama daripada menteri, yang kedua daripada pengarah pelajaran, yang ketiga Ketua Nazir. Maksudnya memberi harapan supaya SKPM G2 ini memang dapat membantu sekolah. Kalau kita beli kereta contohnya, walaupun kita dah pada bawa kereta, tapi manual tu mesti ada. Kereta apa pun, macam tu juga di rumah, kita beli mesin basuh ke, duduk nasi ke, biasanya memang ada manual. Beli telefon, contoh beli telefon lah. Telefon tu macam-macam ada, tapi kita dia lebih bijak daripada orang kita, dapat dia terus tak baca pun manual tu. Ini banyak biasa berlaku lah. Jadi daripada harapan-harapan ni sebenarnya kita dapat tahu bahawa SKPM memang bantulah sekolah. Okey, tapi apa yang berlaku di sekolah? Ni kita nak pergi sekolah pula.
Semua sekolah punya buku panduan pengurusan, betul tak? Ada tak tuan-tuan pergi sekolah tak ada buku pengurusan? Dah jadi satu trend Ini trend Memang satu sekolah di Malaysia dah ada buku pengurusan. Tapi ada tak panduan membuat buku pengurusan sekolah? Sendiri-sendiri kan? Itu yang kita shock sendiri tu. Lepas ni mungkin kita boleh cadangkan lah. JPN Johor keluarkan satu garis panduan apa yang perlu ada dalam buku pengurusan. Ini sangat penting ni. Sebab bila kita shock sendiri, kita rasa kita dah betul. Tapi sedangkan bila orang luar tengok, banyak kurangnya atau banyak silapnya. Tapi kalau boleh kata SIP keluarkan satu buku panduan membuat buku pengurusan sekolah. Dan kita tahu sekarang ni dah bulan apa? 2010. Bulan 11 dah mula nak buat buku pengurusan. Dah DPK semua dah pening kepala dah. DPK ketua besar dah mula buat buku pengurusan. Siapa biasanya yang menerajui buku panduan sekolah ni? Tapi biasanya PK1 yang lebih banyak membuat kali tersebut. Okey, yang kedua, adakah struktur organisasi setempat? Minggu depan. Yang dulu sebelum ni kita dah cerita pasal struktur organisasi. Saya pernah ambil beberapa buku pengurusan. Tapi saya tak sebut nama lah kali ni. Saya nak tunjuk ke mana yang tak betul, yang mana silapnya. Kemudian, adakah perincian tugas diambil dari sumber yang sah atau autentik? Setiap buku pengurusan sekolah tu ada senarai tugas atau senarai perincian tugas, betul tak? Agaknya dia ambil dari sumber mana buku dia punya senarai tugas tu? Copy paste yang dulu punya. Ambil sekolah lain punya. Tapi apakah yang dia ambil tu betul? Tepat tak? Tak ada orang pernah petikai pun selama ni. Contohnya tugas hand, dia pun tulis je. Agak-agak betul ke tugas tu kena buat? Macam betul di sekolah tu. Tapi pergi sekolah lain lain pula tugas hand. Adakah tugas hand dia beza-beza? Kita akan tengok ni. Adakah semua guru membaca dan memahami tugas mereka? Saya ada satu buku tu. Saya jumpa lebih kurang 90 buku surat. Buku 1 sampai 10. Agak cikgu baca tak? Sepatutnya baca. Tapi dia baca bagian dia je. Kebanyakan baca tengok ni, nama aku sini, nama aku sini, nama aku sini, dah. Yang lain dia tak baca pun. Tapi kata buku panduan pengurusan. Ada buku manual pengurusan. Nama je beza-beza. Tapi niat dia satulah. Tapi tak baca pun cikgu. Tak pernah pun guru besar tanya ataupun guru tanya, kau habis tak baca dari A sampai Z? Kemudian kita lihat juga, adakah tahap pelaksanaan tugas dapat diukur ke tempat? Contohnya tadi, kita senaraikan senarai tugas. Kita pernah ukur tak? Sampai tak apa yang kita senaraikan tu? Kita boleh ukur tak? Cikgu buat tak? Selama ni kita buat tu tulis-tulis je. Tahun depan salin balik. Ini kebiasaan di sekolah lah kalau kita tahu kan. Dan bila buku SKPM itu diujuk? Bila nak isi skor. Itu je lah. Tapi kalau kita lihat cerita awal tadi, dia sebagai satu panduan kita kata kan. SKPM satu panduan pengurusan di sekolah. Tapi sekolah tu biasanya tak rujuk SKPM. Dia rujuk apa? Buku pengurusan sekolah. Betul tak? SKPM itu diketepikan dulu. Bila nak isi markah baru buka SKPM. Sepatutnya buku SKPM itu menjadi satu panduan utama di sekolah. Sebab kalau tidak, pengurusan sekolah A dengan sekolah B tak sama. Ini yang berlaku, realitinya. Jadi hari ini kita cuba lihat di mana kita nak sesuaikan SKPM itu. Okay. Ini saya kata struktur organisasi dia. Contoh, saya tak sebut mana-mana sekolah ni. Nama tak, saya ingat tak ada lah nama Norman bin Ibrahim tu betul. Okey. Kalau tuan-tuan lihat, jawatan kuasa ni betul ke tidak? Betul tak? Okey, dari segi struktur dia kedudukan dia betul. Tapi dari fungsi pengetua itu patut tak di dua situ? Tak patut lah. Sebabnya 3K dia bawa siapa? Jadi patutnya siapa jadi pengurusi? Lah. Dia penasihat lah ke? Dia penasihat saja. Ini satu contoh lah. Kadang-kadang kita tengok cantik lah nama struktur kan. Tapi bila kita lihat fungsinya tak betul. Jadi siapa yang betulkan ni? SIP lagi soalan. Jadi tahun ni dah mula tahun ni dah mula nak buat buku pengurusan tahun depan. Inilah yang kita betulkan dulu ni. Saya ambil contoh lagi.
Jawatan Kuasa Kewangan Sekolah. Wah. Cuba lihat. Struktur betul tak? Ada pengurusi dan pengurusi sosial JK. Dari segi kedudukan betul, tapi daripada fungsinya salah. Siapa tu siapa jadi pengurusi? Ketua wajib menjadi pengurusi Jawatan Kuasa Kewangan Sekolah. Cuba lihat satu lagi, gimana silapnya? Sepatutnya siapa citizen? Ya, setiausaha ialah PT Kewangan ataupun sisi kewangan, di mana lebih tinggi situ. Kalau di sisi lah. Kalau tak di sisi mungkin jadi PT. Kalau ada akuntan lah. Kalau PTG biasa dari akuntan kan. Jadi kat situ keputusan ialah daripada pengetua saja atau pengurusa. Itu yang kena ingatkanlah sekolah. Supaya betul ini kita betulkan dulu. Sebab kalau ini tak betul, macam mana sekolah nak operasi dengan betul? Contohnya setiausaha guru mata pelajaran. Tahu sangat dia pasal kewangan dia. Kan? Mungkin dia tak tahu pun. Kecuali dia cikgu guru akuntan mengajar periksa akaun ke atau perdagangan ke, mungkin ada basic lah. Tapi kalau guru mata pelajaran bahasa Melayu tu kan, bahasa, guru kandang bahasa, tak tahu pun. Jadi ini nampak macam betul tapi tak tepat. Kita ada satu contoh lagi. Beasiswa. Dia terus pada penyelaras. Lepas tu JK. Ini sangat menyusahkan. Siapa nak mengurusikan ni? Pengetua tak perlu betul. Okey. Yang pertama berkenaan dengan fungsi pengetua ni. Adakah dia perlu mengurusikan semua jawatan kuasa sekolah? Tak perlu. Sebab tu nama dia penasihat. Akhir kali dia ialah penasihat. Macam juga dalam SKPMG 2 kalau tuan-tuan tengok nama PPS pengetua atau GP tidak ada. Tetapi dia mengetahui semua aspek itu. Okey, maksudnya kat sini ada dua pendapat lah. Pertama, perlukah pengetua mengetahui jawatan kuasa beasiswa bantuan? Yang kedua tadi, adakah pengetua GB perlu menjadi pengurusi semua unit? Jadi jawapannya pada saya, yang pertama, apabila sebut saja yang induk, yang induk mestilah dipengurusikan oleh ketua di PGB lah. Ada berapa yang induk di sekolah? Ada berapa jawatan kuasa induk di sekolah yang besar? 3 dulu. Yang itu kita ambil dulu. Kurikulum dan koko. Ini mesti dipengurusikan oleh betul. Dia masukkan kewangan. Kalau kita nak jadikan ini sebagai satu benda yang wajib ditentukan oleh PGB, bolehlah dia dipengurusikan oleh PGB. Sebab bila sebut duit sangat sensitif. Betul tak? Boleh bergaduh sebab duit 100. Bantuan keuangan yang pertama apa dipanggil apa? Yang 100 ringgit untuk kewangan. Yang itu kalau dapat mak bapak boleh bergaduh. Sedangkan 10 bulan anak dia tak sekolah, bila sebab ada bantuan keuangan, 1 hari dia ada sekolah. Jadi untuk mengelakkan isu ataupun mengelakkan sembarang masalah, bolehlah letak PGB di situ. Tetapi perkara-perkara yang kecil, unit-unit, kita boleh serahkan kepada GPK. Barulah berfungsi. Sebab itu nanti kita kalau dalam SKPM, salah satu tugas pengetua ialah sebagai pembimbing. Dia kena bimbing 3 orang bawah dia ni. Nanti kita akan lihat lah. Jadi ini clear Jadi kalau kita rasa, satu lagi tadi saya masukkan, apabila program daripada KPM, program KPM mesti dikerusikan oleh betul. Contoh ni STEM. Lagi sekarang kita buat apa? TR25. Lagi contoh kalau sekolah rendah dulu ada NOS. Jadi perkara-perkara itu mesti diuruskan oleh PGB. Dia tak boleh sakkan kepada orang bawah dia. Sebab apa? Dulu masa Lindos banyak berlaku sekolah. Bila kita tanya guru besar, berapa orang cikgu murid Lindos? Nanti dia tanya PK dia, berapa? Dia terus jawab. Lepas tu kita tanya, apa program kita buat cikgu? Apa program kita buat? Dia tanya orang sebelah dia. Sebab kita tahu dia tidak mengurusikan semua mesyuarat Lindos. Kalau dia mengurusikan, maksudnya dia tahu apa yang berlaku. Itu yang kita perlu perhatikan bila di sekolah, supaya apa juga program daripada KPM, seboleh-bolehnya pengetua itu sebagai
pengurusi. Tetapi kalau ini contoh-contoh kuasa beasiswa ditulis penyelaras saja. Penyelaras ni biasa guru bimbingan itu otomatik lah. Dan ada JK. Contohlah kalau dia bermusyawarah, otomatis penyelaras akan jadi pengurusi. Boleh tak dia buat keputusan? Tak ada boleh buat keputusan. Keputusan mesti di tangan PGB. Jadi ataupun keputusan mesti dalam satu komuniti. Begitu juga kalau kita lihat ada satu sekolah yang jumpa jawatan kuasa tata tertib murid. Siapa sepatutnya jadi pengurusi itu? Kalau ini masalah besar, contohnya bila disiplin, tapi dia punya kataan tu saya tentukan dulu lah. Kalau murid kita tak panggil tata tertib, disiplin. Tata tertib apa? Pegawai. Jadi kalau jawatan kuasa tata tertib maksudnya dia untuk pegawai atau selain pada guru. Tapi kalau lembaga disiplin sekolah, murid. Sebab lembaga disiplin sekolah dia boleh menggantung, membuang pelajar, murid. Jadi siapa pengurusi di tempat situ? Jadi mestilah pengurusi dia diketahui oleh PGB. Kita jangan letak pengurusi dia fikir. Sebab kuasa untuk membuang ini tanda tangan itu mesti tanda tangan PGB. Dia kena hati-hatilah. Sebab bila melibatkan perundangan, melibatkan sesuatu yang sensitif, jadi kita letakkanlah PGB itu sebagai pengurusi. Jadi ini kalau ini sepatutnya, kalau ini kata menyebabkan masalah besar, biarlah pengurusinya terus PGB dan letakkan dalam buku panduan. Jangan letak tergantung macam ni. Okey. Kemudian ini, dalam buku pengurusan juga dia ada bidang tugas. Bagus. Sebab kalau saya contohnya dari sekolah A, tiba-tiba pergi ke sekolah B dinaikkan sebagai PK. Saya tahu tak tugas saya sebagai PK. Ada tak satu kursus di negeri Johor ni untuk penolong kanan? Kalau guru baru tu kenapa? Ada kursus dia? Prime kan? Kalau PK? Sebab PK ni jarang berlaku. Sebab mungkin sekolah ni pergi ke sekolah B seorang je. Takkan dapat program seorang-seorang kan? Mungkin dah kumpulkan 3-4 orang ni baru sekali buat kursus. Jadi orang yang baru naik ini sebagai PK, apa panduan dia nak bekerja? Salah satunya ni lah bidang tugas ni yang ada dalam buku pengurusan. Tetapi adakah yang ditulis ini betul? Itu soalan kita. Diambil dari semua mana ni? Pada panduan kita di BSS. Tetapi sekolah, apa panduan sekolah melaksanakan sekolah melaksanakan pengurusan tadi panduan kita sebenarnya? SKPM lah patutnya jadi panduannya. Sepatutnya yang ini bidang tugas ini patutnya ambil saja pada SKPM. Cuba kita lihat sini bidang tugas PIBK contoh. Merancang, melaksanakan, memantau, menilai program-program jawatan kuasa. Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik, kurikulum dan disiplin pelajar. Ini contoh-contoh Ini yang saya ambil dari buku pengurusan. Okey, cuba lihat lagi berikutnya. Bimbingan kaunseling. Tugas dia pertama berfungsi terus pada ketua. Bertanggungjawab memastikan semua misi dan misi sekolah tercapai dengan jayanya. Menjalankan tugas berasaskan peruntukan undang-undang peraturan. Kalau kita lihat ni betul tak tugas dia? Betul lah kan? Itulah tugas-tugas dia. Tapi adakah ini pegangan semua sekolah? Mungkin ini pegangan sekolah A. Sekolah B tugas dia sama tak? Lain pula. Sekolah C lain pula. Mana satu betul? Okey, cuba lihat satu lagi. Uniform form. Ini yang banyak berlaku ni. Tengok di persenaran mungkin ada 20 tugas dia. Memastikan ada perlembagaan, memastikan ada selaras, memastikan ada sejalan. Betul lah tugas ini? Mungkin betul Tapi apa pegangan dia ambil ni? Apa sumber rujukan dia? Sedangkan cuba kita lihat adalah SKPM tadi berkenaan dengan PIBK ni. Apa tugas dia dalam PIBK? 271 ini dalam kitab SPM. Yang pertama, merancang program melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta. Ada tak ni kalau kita lihat sini? Sini. Ada tak berkenaan dengan merancang program? Tapi dia tak fokus Dia tak fokus program jawatan kuasa. Jawatan kuasa apa tu? Tak pasti tu. Okey, yang kedua, melaksanakan program. Ketiga, mendapatkan sumbangan, sokongan dan bakaran dan mewujudkan rangkaian komuniti. Ada tak sini? Tak ada kan? Jadi mana sumber yang kita nak pakai sekarang? Jadi maksudnya mungkin betul, mungkin tidak. Sebab dia ambil dari sumber yang kita tak tahu dari mana.
mungkin ambil tahun lepas punya, mungkin ambil sekolah A punya, mungkin ambil dari internet. Apa salahnya kalau kita terus ambil dari sini? Ini. Senang tak kerja? Tak payah fikir. Standard satu Malaysia. Terus buat. Ini pun betul, saya tak kesalah ni. Cuma sumber rujukan di mana. Tetapi kalau kita dalam hidup kita ni, SKPM ni utamakan itu dulu. Yang lain datang kemudian. Maksudnya kalau tuan ada tulis yang ini dulu tadi, kemudian baru tulis yang bawah ni, sangatlah cantik. Sebab dia akan memperincikannya atas ini. Jadi kalau ini semua sekolah buat benda yang sama, tuan-tuan nak pindah sekolah mana pun ada masalah tak? Sama, itulah kerja tuan-tuan yang buat ni. Tapi sebenarnya dalam Nazir ada istilah 6P. 6P. P apa? Perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, penambahbaikan dan pendokumentasian. Jadi dia 6P, bukan 4 je. Kalau tuan saya pakai action tadi kan. Dia dapat action tu, dia mesti dipantau. Lepas terpantau, dia mesti dinilai. Lepas dinilai, dia mesti ada penambahbaikan. Dan akhir sekali mesti ada pendokumentasian. Jadi pendokumentasian bukan duduk nombor 6 saja. Setiap P itu ada dokumentasi. Saya ulang, pemantauan, pelaksanaan, pemantauan, lepas tu dinilai, penilaian, lepas dinilai dia ada penambahbaikan, dan akhir sekali ada pendokumentasian. Ini proses dia. Kalau tuan-tuan dapat terangkan di sekolah proses ini, insyaAllah program yang tuan-tuan buat dijangka lah, insyaAllah 90% akan berjaya. Setiap perancangan mesti dilaksanakan. Bila dilaksanakan, dia mesti dipantau. Bila dah dipantau, dah dinilai, lepas tu dokumentasi, dan dia boleh berbalik kepada P pertama balik. Contohnya penambahbaikan, kita tengok tak berjaya, kita kena ulang balik di sini, rancang balik program tersebut, program lain. Lepas tu kita laksana. Lepas tu pantau, nilai, tambah baik. Itu proses itu dalam satu skala. Dia berbulat-bulat tu. Jadi kepahaman ni kita perlu ada samalah. Okey. Jadi apa pun sebab kita nampak macam ni. Saya kata ni macam pengadil kan. Di Padang ada tiga pengadil. Yang tukang visil seorang. Yang tengok dari tepi mungkin pandangan dia berbeza-beza. Macam kami datang daripada Nazir, kita bukan pada 6P. Tujuan dia apa? Nak menjadikan program itu berjaya. Yang penting berjaya dan mendatangkan impak kepada kemenjadian murid. Itu saja. Jadi kalau boleh minta rakan-rakan semua pergi sekolah, kita sebut 6P. Lagi senanglah. Sebab 6P ni ada dalam SKPM G2. Jadi kat sini terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau rasa 6P ni kita boleh laksanakan, tapi memang kita laksanakanlah 6P. Sebab dia ada dalam SKPM. Kalau tuan-tuan tak laksanakan, maksudnya dia akan terputus di mana-mana ni. Jadi yang mudahnya gunakanlah 6P itu. Jadi ini kena bincangkan balik. Ini bukan arahan kami. Tapi yang penting mesti kalau buat program mesti dipantau, mesti dinilai dan mesti ada penambahbaikan. Itu saja. Dia gunakan 6P ke 10P ke, tapi perkara ini mesti berlaku. Satu tak berlaku, dibincang. Contohnya dia buat program tak dipantau. Tak dipantau, dia tak boleh penambahbaikan. Tak boleh dinilai, berjaya tidak. Dan biasanya pemantauan atau penilaiannya dibuat dalam postmortem. Betul tak? Postmortem ni orang yang buat postmortem saja yang menilai. Sedangkan mungkin pengetua PDB atau SLT yang memantau ni tak ada dalam semasa buat postmortem. Jadi tak ada penambahbaikan benda tu. Kalau saya buat program mesti saya kata program ni bagus kan. Saya tulis sendiri. Tetapi bila ada data, ada catatan daripada orang yang lain, mungkin dia nampak lebih luas lah. Jadi bila buat pemantauan mesti secara biasa kena formal lah. Kat mana nak jadikan dia formal? Pemantauan. Kalau nak kata formal, mesti berdokumentasi. Kurangnya ada borang, instrumen. Instrumen tu di mana ada? Lepas tak ada instrumen, tuan-tuan ada SPSK dulu. Gunakanlah borang SPSK itu untuk borang pemantauan. Itu pun sekurang-kurangnya boleh digunakan. Kalau susah sangat nak cari macam mana nak pantau program ni. Jadi kalau sekolah ada satu instrumen sendiri tak apa. Tetapi kalau susah sangat nak buat instrumen, SPSK dah sediakan borang,
dipantau oleh biasanya pengetua ataupun orang yang diberi kuasa untuk mantau. Contohlah saya buat contoh program baca pagi dah 15 tahun buat. Ada lagi murid tahun 1 tak boleh baca, tahun 2 tak boleh baca. Sebab apa? Tak dipantau dan tidak dinilai. Kalau dia tidak 2 bulan sekali dipantau ataupun dinilai, rupanya ada lagi budak tak boleh baca. Apa guna kita buat baca pagi hari-hari tu? Kat mana silap dia? Kat mana kurangnya? Mungkin dia cepat buat tindakan. Tetapi kalau langsung tak dinilai, tak dipantau, saya rasa benda tu jadi rutin, tak ada hasil. Kita membazir masa, membazir tenaga, akhirnya budak tak dapat apa. Contoh, satu lagi contoh, bijak sipir contoh kan. Pagi-pagi baca sipir kau dah, sipir baca, masuk kelas baca. Tapi bila buat matematik, tak dapat. Jadi apa makna yang sipir hari-hari tu? Siapa pernah pantau dia? Itulah contoh. Jadi kat sini kita berbalik yang sini tadi. Maksudnya kalau kita tulis ini dulu, kemudian bawahan dia ada pecahan lebih detail, tak masalah. Kita sebenarnya ada panduan yang khusus dah. Tak payah fikir susah-susah. Tak payah orang kalau tengok ini orang tak boleh bertikai. Kalau tanya ni sumber di mana? SPNG 2. Siapa nak bertikai? Berbanding yang kita tadi yang atas ni, yang banyak-banyak ni, orang bertikai. Ini apa benda banyak-banyak ni? Ada contohlah. Okey, cuba kita lihat pengurusan kelab. Tadi kalau kita lihat pengurusan kelab sini panjang kan, macam-macam kan. Ini pengurusan kelab. Sikit je, ada 4 kali. Bila sesuatu peraturan ataupun ketetapan kita buat, pertama sekali kita akan rujuk ada tak KPM buat ketetapan. Kalau di sekolah Nazim di sekolah lah. Kalau KPM tak buat ketetapan, kita tengok JPN. JPN ada buat ketetapan tak? Contohnya menghantar buku, ni saya buat contoh lah. Panitia kata menghantar buku dalam masa 3 hari bekerja, penandaan buku. Ada tak disebut oleh KPM? Tak ada kan? Kita tengok JPN lah. JPN ada buat ketetapan tak berkenaan dengan pendanaan buku murid? Tak ada keluar. Okey, kita tak ada, kita pergi ke PPD. PPD ada jawatan kuasa Pendanaan Daerah. Ada tak buat ketetapan buku mesti dihantar dalam 3 hari? Tak ada. Tetapi sekolah JK kurikulum menetapkan buku murid mesti dihantar dalam masa 3 hari. Jadi kita pegang itu sebagai satu ketetapan sekolah. Walaupun ataupun kalau sekolah tak buat ketetapan, panitia buat ketetapan buku mesti dihantar 3 hari. Ahli dia wajib ikut. Walaupun ketetapan ini tidak dibuat oleh KPM, tidak buat JPN, tidak dibuat oleh PPD. Sekolah menetapkan, tapi panitia bahasa Melayu nak tetapkan 3 hari, panitia kena ikut. Jadi kita ikut itu sebagai satu sumber punca kuasa. Macam tu juga yang ini, kalau tuan-tuan kena buat satu ketetapan, kalau kita lihat dulu KPM punya, KPM ada tak garis panduan untuk membuat buku pengurusan? Tak ada. JPN? Tak ada. PPD? Oh tak ada. Jadi kalau tuan-tuan keluarkan satu panduan, itulah punca kuasa sekolah kena buat. Lepas ini salah ada kan? Jadi saya rasa Johor akan menerajui. Jadi ini mungkin pencetuslah kita buat supaya negeri Johor ada satu panduan. Kita jangan rigidkan dia. Kita bagi yang minima. Maksudnya kalau nak buat buku pengurusan mesti ada contohnya satu target kita. Mesti ada senarai tugas tu semualah. Kemudian kita tetapkan sumber kita di mana. Kalau kata pernah tak tuan-tuan di sekolah, pengetua menyenaraikan tugas dia dalam buku pengurusan? Takkan ada Sedangkan dalam SKPM ada 13 tugas dia kena buat. Mungkin file manager ada. Tapi file manager kita pastikan kalau tuan-tuan tengok file manager dia mesti berpandukan SKPM itu. Standard 1 itu sebagai satu rujukan dia. Mesti ada dalam file manager dia. Kalau salah satu tak ada, maksudnya file manager dia tak lengkap, tak standard. Jadi maksudnya sekarang ni, apa yang kami mahu ialah jadikan SKPM G2 ini sebagai senarai tugas. Kalau tuan-tuan jadikan dia senarai tugas, ada tak cikgu tak perlu buat? Contohnya saya tadi sebagai guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu. Sekarang saya buat ini semua. Okey tak kita? Inilah tugas saya sebenarnya. Kalau tuan-tuan dilantik sebagai penasihat ke, pembimbing ke, ada tak satu khusus berkenaan tugas-tugas yang tuan-tuan kena buat? Tak pernah ada Takkan ada. Kalau kami pergi sekolah, apa dokumen yang kami lihat sini?
Kalau merancang ni dia ada di mana? Ya. Kalau merancang, contohnya ada perancangan tahunan, takwim, ataupun kalau dia takwim ni berada pada perancangan koko. Okey, contohnya koko Okey, kalau di situ siapa yang buat perancangan ni? Cikgu. Aktiviti siapa buat? Contohnya dia ada 10 aktiviti pada tahun 2020. Dia dimasukkan ada satu perancangan Persatuan Bahasa Melayu contoh. Jadi guru sebagai apa? Penasihat. Dokumen kan kita tengok, dokumen siapa? Cikgu kan? Jadi maksudnya walaupun perancangan itu dibuat oleh murid buat, tapi perancangan duduk di mana? Buku pengurusan guru. Okey, jadi kat situ maksudnya yang buat ialah contoh murid. Tetapi kalau murid tulis salah, dalam tu siapa betulkan? Jadi kita nak tengok tugas siapa sekarang. Tapi kalau murid buat pun letak di mana? Ialah maksudnya dalam buku pengurusan. Buku pengurusan tu siapa jaga? Cikgu jaga. Jadi kalau murid tu salah, Cikgu yang salah. sebab kenapa cikgu tak betulkan dia? Jadi kat situ itu rasionalnya kenapa kita tengok cikgu. Itu rasional kenapa kita tengok cikgu. Sebab kita berdasarkan dokumen. Dokumen itu berada di sekolah. Jadi sebab itu kita nilai cikgu. Kalau kita setakat ambil pada murid, kita tak semak satu pun, siapa salah? Cikgu juga kan kena. Jadi kat situ sebenarnya walaupun murid kita dah latih dia sebagai pengerusi, latih dia sebagai bendahari, latih sebagai susun, tetapi akhirnya berbalik kepada siapa? Cikgu juga, sebab itu sendiri satu dokumen. Contohnya dia tulis minit mesyuarat. Minit mesyuarat aktiviti. Contoh kita tulis aktiviti hari ni. Yang tanda tangan siapa situ bawah? Satu yang tanda tangan siapa? SU dulu. Lepas tu disahkan oleh guru penasihat. Lepas tu disemak oleh koko. Kalau salah, siapa yang salah? Orang ke belakang sekali tu. Jadi kita nak tengok tugas siapa sekarang? Tetap tengok tugas cikgu. Jadi kat situ berbalik rasionalnya. Kenapa kita tanya cikgu? Kepahaman tu sebenarnya kita kena betulkan lah. Kita buat kerja bukan sebab nazir. Maksudnya kita buat kerja atas tanggungjawab kita sebagai jawatan itu. Kalau jawatan kita penasihat, maksud kita menasihati. Kita memang serah kerja kepada murid. Sekolah menengah contoh kan. Kita memang serah pada murid. Tetapi bila didokumenkan, kita kena semak juga. Kita sebagai pemantau. Kita tanda tangan orang. Apa-apa hal pun disahkan, itu yang menjadi masalah nanti. Jadi kita hati-hati. Jadi tak apa tuan. Maksudnya kat sini kita kena ambil satu kepahaman bahawa kepahaman kita ialah kita kena beri kuasa kepada murid pengurus. Sebab itu persatuan pengurusinya ialah murid. Jadi kita beri dia kuasa mengurus. Tetapi bila membuat dokumen, buat aktiviti dia dokumenkan, dokumen itu mesti atas tanggungjawab guru sendiri. Murid memang dah catat kehadiran aktiviti apa, tapi bila salah tata bahasa, salah melapor, kenapa cikgu tanda tangan itu? Guru penasihat tanda tangan. Tak semak. Jadi maksudnya kat situ mungkin dia balik pada guru lah. Tetapi hasrat kita memang apa pun berlaku, persatuan, kelab, permainan, dialah murid yang laksanakan. Walaupun kata sekolah rendah saja kan. Sekolah rendah pendidikan khas. Kalau dia boleh mengurus, masih kita beri dia peluang. Kaunseling. Tadi kita cerita sikit kaunseling. Maksudnya kaunseling walaupun kaunseling maksudnya kita kena lihat walaupun dia berbagai perkara, tetapi sebenarnya kalau kita rujuk pada SKPM kita lebih mudah. Okey, seterusnya. Bagaimana SKPM digunakan oleh sekolah TS25? Okey. Ini kita masuk TS25 sikit. Yang ini total lebih pakar dekat saya, dari kami. Okey, ini tahun 2019 sudah ada 1110. Tapi 2020 kalau ikut tu 1780. Dan tahun depan ini yang saya tahu ni, risau tuan-tuan. Sebab didasarkan kepada BPN. Ini adalah peranan yang tuan-tuan kena buat. Yang pertama, memperkasakan sekolah perguruan tinggi memadukan SKPM. Ini yang kita nampak ni. Yang kedua, pengetua BGB berfungsi sebagai pegawai meja di sekolah. Di sekolah dia pegawai meja, maksudnya dia sebagai penyelaras lah. Ketiga, mencadangkan perbincangan berkaitan TS juga dalam mana-mana mesyuarat dan regulasi mengikut keperluan. Yang ini saya dapat daripada kursus
MPUL yang terkini, kohort 2. Saya ambil sebab salah seorang rakan kami mengikuti kursus tu. Jadi dia kata ni IB bagi. Jadi saya tunjukkan kepada tuan lah. Kalau rasa kena lah, tak kena saya tak tahu, ini mungkin dia terkini kot. Maksudnya kat sini ada dua lah. Ada rakan elit, ada PGB. Dan ketiga, 4 melaksanakan latihan penantaran modul 35 yang diterima kepada pihak sekolah dan untuk pembangunan profesional PLC. Merancang melaksanakan pelatihan intervensi, melaksanakan sokongan profesional untuk penasihat, membantu menyokong implikasi termurid lokasi IT sekolah, memudayakan penggunaan kaedah dan tools, menjalin hubungan dua hadir dengan pihak berkepentingan, dan akhir kali menyediakan dan melakukan kemajuan dan keputusan TR25. Ini salah satu tugas jawatan kuasa TR25. Ini yang kita nak masuk ni. Untuk tugas tuan-tuan ataupun tugas sekolah, ya, PGB. Jadi kita kena rujuk SKPM G2 ini untuk mengoperasikan sekolah, ya. Dan automatik kalau sekolah itu TR25, kita kena masukkan TS25 dalam peranan PGB, ya. Nanti kita sama-sama bincang di mana letak-letak perkara tertentu, ya. Mungkin kalau saya silap, tuan-tuan kena betulkan lah, sebab tuan-tuan yang melaksanakan di sekolah. Tetapi kita akan lihat satu-satu tugas PGB, ya. Kalau kita lihat sini, sebab tu kalau tanya orang biasa, cikgu biasa, tahu tak apa tugas di PGB? Dia takkan tahu. Sebab dalam buku dasar sekolah tidak mungkin dia nak masukkan tugas dia dalam tu. Ya, tak ada, saya tak pernah jumpa. Tugas penolong kanan mungkin ada, tugas guru bidang ada. Tetapi bila tugas pengetua tak ada dalam tu. Macam rahsia sikit. Tapi kalau kita lihat, mungkin lihat buku, dia punya buku, file meja lah. Yang pertama, PGB menetapkan hala tuju sekolah. Itu salah satu. Sebab yang kedua, mengetahui perancangan pemajuan sekolah ni. Okey, yang ketiga, pemantauan operasi. Yang keempat, merajuk aktiviti internasional. Yang kelima, merajuk pelaksanaan pencerapan BDP. Yang keenam, pemantauan kemajuan pencapaian murid. Yang ketujuh, menangani masalah pengoperasian sekolah. Ini PDB sebagai peneraju. Dalam ini saja sudah ada 7 kerja yang dibuat, tetapi 7 ni ada pecahannya, dan daripada pecahan itu ada pecahan untuk tahap kualiti. Okey, guru PGB sebagai pembimbing ada 2, pembimbing rakan guru KP. Yang ketiga, memberi bimbingan pada sang pemimpin, penurung, ada 3 tugas. Maksudnya kalau total dari sini 7 campur 5 berapa? 12 tugas PGB yang wajib dibuat. Itu dia punya tajuk dia. Dalamnya pula nanti, kalau kata contoh pembimbing, dia ada 4 lagi pecahan dia. Sebagai menurut kuasa itu ada 4 lagi tugas dia. Jadi maksudnya bukan senang jadi PGB. Kalau kau pun pernah rasa jadi PGB kan? Jadi pergi sekolah janganlah terlalu menekan pihak sekolah. Jadi kesian sekolah. Sebab tu saya pesan pada rakan-rakan, kalau pergi sekolah, bayangkan kita yang berada di situ. Kalau kita boleh merasa kita berada di situ, kita akan rasa empati, simpati dan empati. Supaya memanglah kadang-kadang kita tahu memang banyak pelanggaran ataupun ketidakpatuhan. Tapi kalau kita boleh selesaikan dengan cara rundingan, itu lebih baik. Supaya win-win. Sekolah dapat sesuatu, kita pun dapat memberi sesuatu. Kita balik yang ini tadi. Kita masuk pada SKPM G2. Okey rakan-rakan, sekarang kita nak lihat nak gunakan SKPM di mana kedudukan S25. Kalau kita di sekolah, waktu di sekolah itu, berapa orang yang faham 80%? Agaknya 2%, 3%. Kebanyakannya antara 50 ke 79. Itu berlaku di sekolah. Ini kita tak nafikan. Walaupun dah 3 tahun SKPM ini dilaksanakan dan masuk tahun 4. Dan untuk tahun ke-5 tahun depan, mungkin ada beberapa perkataan yang kita akan ubah mengikut situasi semasa. Contohnya secara keseluruhan, kalau dalam ni banyak secara keseluruhan, mungkin penambahbaikannya lah nanti perkataan secara total. Dia tidak mengubah maksud, tetapi menggunakan perkataan yang terkini lah. Sebab itu dia punya trend sekarang. Jadi ini akan berlaku pada tahun 2021. Sebab sekarang ni Jemaah Nazir sedang memperhalusi perkataan tersebut supaya tidak kita, maksudnya nak memudahkan semua sekolah memahaminya. Kalau tak faham, sampai bila pun tak faham. Jadi sebab tu dia
Kalau tak faham orang kata SKPM ini susah. Tetapi Saya nak respon pada doktor kata tadi sedang dikemas kini penilaian semula lah. Adakah memang tidak ada perkiraan komposit untuk menentukan yang bahagian kemenjadian atau standard 5 tu? Sama ada dia lah dikompositkan standard 5 dengan salah satu daripada standard 1 sampai 4. Ada ataupun pihak sekolah yang menilai sendiri apa tu skor yang dia dapat. untuk standard 5 memang kita tidak ada formula untuk menentukan bagaimana. Tetapi untuk standard 5 ni dia ambil terus daripada data-data yang tuan-tuan hantar kepada PPM. Contohnya SSDM. Dia akan nilai sebagai kejadian sasial. Untuk pentaksiran, ya. Pentaksiran yang tuan-tuan hantar dalam SMPS, dia akan ambil itu sebagai kejadian. Dia tidak ambil secara manual. Sekolah tidak perlu isi apa-apa keputusan peperiksaan, kehadiran murid, disiplin murid secara manual. Dia hanya ambil terus daripada sistem-sistem yang dibangunkan oleh yang ini kita ambil dari lembaga peperiksaan. Kita ambil daripada bahagian HEM, daripada sekolah harian. Jadi perkara itu dijaga secara automatik. Standard 5. Memang standard 5 ini kalau pergi sekolah pun banyak sekolah tanya macam mana dia dapat skor. Dan ada yang dapat skor 2017 dah ada sekolah yang ada dapat keseluruhan skor keseluruhan. Tapi kat situ nanti ada perkara yang saya akan dapatkan maklumat lebih lanjut lah. Okey, yang kita pertama sekali ialah nak cerita pasukan pelaksanaan standard ni. Kalau kita pergi sekolah macam-macam ada nama PPS ni. Ini kena sebelum kita nak masuk program yang itu, ini bermula ni lah. Pasukan salah satu adalah guru atau GP yang bertanggungjawab terhadap pengurusan pengurusan sesuatu aspek sekolah. Maksudnya JK itu dia akan automatik menjadi PPS bahagian tertentu. Yang kedua, ahli PPS bertanggungjawab untuk menilai dan menyatakan evidence bagi aspek di bawah tanggungjawabnya dan mengemukakan hasil penilaian tersebut kepada jawatankuasa SKPM sekolah mengikut ketetapan masa yang ditetapkan sekurang-kurangnya bagi setiap peringkat penilaian Mac, Julai dan November. Maksudnya PPS akan memberi skor 3 kali setahun lah yang itu dibagi. Yang ketiga, semua guru dan KP hendaklah dilibatkan sebagai PPS. Tidak boleh seorang pun terkecuali. Sebab tu sekolahnya 12 guru ke, 120 guru ke, 6 gurunya mesti dilibatkan sebagai PPS. Setiap aspek boleh mempunyai lebih pada seorang PPS bagi setiap guru dan KP dan boleh dinamakan untuk lebih pada satu aspek. Jadi, maksudnya ke sini dalam PPS tu lebih pada seorang. Sebab namanya pasukan pelaksanaan standard. Tetapi kalau sekolah tu kecil, ada 6 guru, boleh tak seorang? Seorang je. Satu aspek seorang. Kalau sekolah itu memangnya sedikit, seorang pun boleh. Kita tak wajibkan, kat situ tak wajib mesti lebih seorang. Tapi dia kata setiap boleh punya lebih pada seorang ahli PPS, boleh. Tapi kalau sekolah itu memang dah tak ada cikgu, seorang-seorang lah. Tetapi kalau sekolahnya lebih pada 12 guru, kita galakkan satu PPS, satu aspek mesti lebih pada seorang. Tapi kalau dia kata memang saya seorang je lah kat sini yang boleh buat ni, terima je lah. Kita tak boleh paksa dia. Tapi kalau cikgu sekolah itu ada 120 guru, maksudnya wajib lebih pada seorang guru. Okey. Ketiga, yang keempat, kelima ni sangat penting ni. PGP tidak dinamakan sebagai ahli PPS kecuali standard 4 kerana PGP adalah ketua yang bagi semua standard. Ahli PPS standard 1 akan menentukan PGP menilai semua aspek dan standard penggunaan. Okey, kat sini pastikan ini kalau orang naik motor tak ada topik rider. Kalau ada nama pengetua guru besar dalam aspek lain, memang nampak salah. Terang-terang di situ kata PGP tidak dinamakan sebagai PPS kecuali untuk standard 4. Standard 4 apa sebagai apa? Pencerapan. Sebab pengetua PGP mesti menjadi pencerap. Dia tak boleh mengelak nama dia jadi pencerap. Itu satulah. Satu lagi dia kena mengetuai bahagian pencerapan. Dia mencerap dan dia kena cerap. Kalau kita lihat sini ya.
Kalau kita lihat di PGB sebagai teraju, kita lihat sini tugas standard 1 siapa yang buat? Tugas apa? Tugas PGB. Siapa yang menilai? Orang yang Kanan lah. orang kanan. Fikir satu lah. Semestinya fikir one kot. Terpulang. Terpulang. Kalau kita ada 3 fikir tu, ada 4 fikir kadang-kadang salah seorang kena ada dalam tu. Ikut kesesuaian sekolah. Kadang-kadang sekolah ni fikiran katakan fikir satu dia orang baru. Mungkin kita bagi orang yang lebih lama untuk menilai standard 1 ke 1 contohlah, menetapkan hala tuju sekolah ni. Betul kan? Tapi kalau nak letak 3-3 boleh tak situ? Boleh. Kadang letak 1 boleh, letak 3-3 boleh, letak 2 boleh. Tapi nak letak guru biasa, sesuai tak? Tak sesuai. Tetapi ada sekolah yang boleh letak guru biasa untuk menilai standard 1. Contohnya di sekolah pegawai dari PPD masuk ke sekolah hukum, ada tak? Ada kan seorang? Jadi dia ni kita anggap dia berpengalaman. Dia pengalaman mengurus, dia pernah duduk PPD. Kalau dia nak letak sebagai PPS untuk standard 1 boleh tak? Boleh. Walaupun dia guru biasa. Guru cemerlang pun boleh. Tapi sesuai tak nak lihat tugas pemimpin. Kadang-kadang guru cemerlang baru DG 44. Boleh. Maksudnya kena sesuai dengan dia punya aspek itu yang kat mana nanti. Betul. Okey, jadi kat situ untuk 1 sampai 7 ini mesti diketuai oleh GPK, Guru Penolongan Anak. Tak kira dengan kurikulum ke, hang ke, tak kira ke. Pembimbing, okey, pembimbing dia ada dua aspek. Sama juga kerja pengetua PGB tetapi dinilai oleh orang lain. Yang ke 1/3 pendorong pun sama. Dia ada 3 aspek, maksudnya kerja itu akan dinilai oleh orang lain. Tugas berusaha betul. Okey, untuk 2/1 pengurusan sumber manusia. Okey, pengurusan sumber manusia siapa yang buat? Sumber manusia. Ini 1.2 ialah 2.11 ni, pengurusan sumber manusia dari sistematik dan terancang. Siapa yang mengurus ni? Fikir pentadbiran. Ini tugas fikir pentadbiran pula. Sebab untuk tugas pengetua guru besar dah habis pada lebih tertumpu pada standard 1. Standard 2 ialah pengurusan organisasi. Okey, pembangunan sumber manusia dari secara terancang. Sama. Fikir 1. Kita lihat kerja fikir pentadbiran. Siapa PPS dia kena duduk sini? JKP dan siapa sebenarnya dulu? PK itu sendiri kena duduk situ. Jadi kat sini standard 2 dia menilai kerja masing-masing. Sebab kat situ kita sesuai dengan dia punya jawatan. Pengurusan aset, di bawah siapa aset sekarang sekolah? PK 1 lagi. Siapa pegawai dia? Ketua dia mesti PK 1. Bawah dia siapa? Pegawai. Pegawai aset kan. Sisi boleh. Kemudian keuangan. Tugas apa? Pentadbiran. Tetapi kalau nak kata PK 1 punya bombo, boleh. Siapa yang ke situ perlu ada? PT Kewangan. PT Kewangan sebagai setiausaha dia kena duduk dalam tu. Okey, pengurusan sumber pendidikan. PK 1 lagi. Siapa yang kena duduk dalam tu? Sumber pendidikan. Guru kanan boleh, guru media boleh, lagi KFT boleh. Sebab dia akan menguruskan aset-aset Okey, seterusnya iklim. Iklim di bawah jadi pengurusan fizikal. Siapa sepatutnya? Fizikal. Dia ada JK pembangunan. Lagi 3K. Okey, seterusnya suasana selesa dan harmoni. Lagi bawah dia siapa lagi? Kat sini kita boleh masukkan dia kelab guru, pengurusi kelab guru. Kebiru ke apa nama sekolah kan? Dia boleh situ. Pengurusi dia lah dalam tu Perpaduan, bawah hand. Siapa lagi? Siapa yang kena ada? Hand dengan KIBG, KIBK. Dalam tu. Okey, kat sini ada isu dulu. Boleh tak kalau kita letakkan pengurusi PIB dengan apa? Di KIBK. Boleh tak dia di sini? Sebenarnya ini satu tempat yang special. Kita boleh letakkan, tetapi kalau dia nyusahkan kita tak payahlah. Mesyuarat pun tak datang. Perpaduan itu lebih pada kemudian dulu ada yang pergi
tukar sekolah tu pun ke? Jaringan dan jalinan. Dia ada satu dulu fikir apa? Yang perpaduan tu? Remove. Ada remove. Kan itu pun pengurusi jawatan remove ada. Jadi pengurusi dia ataupun jawatan kuasa SU dia boleh masuk sini. Okey, yang ini perpaduan boleh. Tapi itulah saya kata, kalau cakap menyusah kita, mesyuarat pengadil tak payah. Sebab bila dia latih dia sebagai PPS, dia kena datang talibat kita. Dia kena duduk di sekolah untuk beri skor. Kalau dia datang sekolah pun tak berapa ada, dia tak payah. Tapi bagi sekolah-sekolah yang hebat, dia rajin, boleh masukkan di situ sebagai PPS. Boleh, SUPIBD atau bendahari tu pun boleh. Okey, seterusnya standard 3, pengurusan kurikulum automatik, fikir satu lah. Lagi lepas tu siapa lagi? Untuk makluman, PPS kalau di sekolah dia mesti ada surat apa? Latihan. Surat latihan. Ya. Bila dia latih untuk standard katakan 271 contoh. Jadi dia kena bertanggungjawab pada 271 dan secara official, rasmi. Sekiranya dia ada 4 orang, yang buat kerja seorang, yang 3 ni menumpang nama. Bagus tak bagus? Tak bagus. Kemudian untuk 4 orang ini, dia kena berbincang untuk memberi satu skor. Dia tak boleh 4 orang, 4 bagi skor masing-masing, lepas tu bagi 4, campur 4 bagi 4, rata. Tak boleh. Jadi maksudnya nanti bila kita hantar borang itu, borang penilai itu, hanya satu borang saja kwitansi ditandatangani oleh ketua dia. Yang lain tu boleh simpan dalam soft copy, tak payah baca kertas. Okey, yang 311 ni. Siapa lagi yang ada dalam JKP boleh? Yang penting sekali sampai situ. Setiausaha kurikulum. Okey, yang bawah sekali pengurusan mata pelajaran. Siapa? Ketua panitia. Ketua panitia, semua ketua panitia. Boleh letak 2 orang tak? Boleh. 3 orang? Okey, contoh seorang kita ketua panitia. Yang nombor 2 setiausaha. Yang ketiga apa jawatan dia? Adakah kita letak guru mata pelajaran? Letak guru di Digi 41. Jadi jawatan hakiki tak ada dalam tu Untuk yang standard yang bawah ni, kita letakkan dia kalau dia ahli panitia sebagai ahli panitia atau jawatan kuasa panitia. Yang letak guru bahasa Melayu, guru matematik, walaupun dia dalam matematik. Jadi pastikan jawatan ni ialah ahli panitia. Contohnya guru besar nak masuk dalam tu, dia ahli saja dia tak boleh jadi jawatan guru besar. Tak boleh. Ataupun boleh tak dipengerusikan oleh PGB. Ketua panitia mesti dipengerusikan oleh ketua panitia. Atas ketua panitia siapa? JKP. Atas JKP, PK1. Jangan, tak boleh terus tiba-tiba jawatannya itu dipengerusikan oleh PK1. Jadi ikut hierarki dia kalau dia seorang, kimia contoh kan, biologi, macam mana? Kalau itu kita gabungkan. Kalau sains itu ada 4 sains, kita jadikan panitia sains. Tapi nanti untuk kimia lah dia lah. Untuk katakan bio, dia lah seorang bio. Seterusnya co-curriculum. Nombor 1 sama macam atas tadi, international. Okey, masa pelaksanaan diurus terancang. Itu siapa tu? PDP. Okey, satu lah, dah automatik. SU dia wajib. Letak, kalau kata kat situ nak letak SU jadual waktu, sesuailah dengan dia punya PDP tu. Lagi siapa lagi yang boleh? Okey, boleh fikirkan siapa lagi Okey, seterusnya pentaksiran. Bawah siapa? Fikir satu. Bawah dia lagi SU pemeriksaan. Pemeriksaan ada dalaman, ada yang awam kan. Mungkinlah letak dah siapa. Fikir petang boleh kan? Fikir petang boleh. Seterusnya standard 3.2 pelaksanaan co-curriculum. 3.2.1 fikir pokok lah. Lagi SU. Lagi penyiaran pokok kalau ada lah. Ataupun kalau tak ada juga penasihat satuan tu. Boleh lah. Okey, seterusnya kelab persatuan di sistematik. Sama lah tu. Tapi yang situ, yang 3.2 mengikut kelab persatuan. Fikir perlu ada di situ tak? Fikir tak perlulah. Kita dah serah kepada
ketua kelab itu. Kalau kat sini kelab-kelab lah. Yang ini diketuai oleh ketua guru pembimbing itu. Jadi kat sini kita boleh yang kecil kita boleh letak kepada pengarah pelaras. Tapi kalau nak letak tak masalah, boleh. Okey, seterusnya uniform sama, orang yang terlibat, ketuanya, ketua dan setiausaha lah biasa kan. Yang ini pun sama, ketua dan setiausaha. Kesimpulan kurikulum sama juga. Sama. Sukan sama. Sama. Pentadbiran pun orang yang sama. Okey. Haluan murid pun sama. Okey, seterusnya bimbingan konseling sama. Yang ini sedia 4 kan. Sedia 4 Semua guru. tak ada masalah. Tak perlu letak nama. Kat sini ya. Pasukan pencerahan PDBC. Kat sini nama PGB wajib ada. Wajib ada. Katalah sekolah itu tak ada PGB. Boleh tak? Jadi diketuai oleh pentadbiran. Tetapi masa pasal 1 dia tak ada. Pasal 3 ada. Boleh masuk tak? Boleh. Sebab untuk yang ini PPS dia dibuka sepanjang tahun. Dia tak tutup kalau macam yang pengisian itu Mac 31 Mac ditutup. Tetapi untuk PPS dibuka sepanjang tahun. Maksudnya keluar masuk tambah keluar tu tak ada masalah. Tukarlah pada bila-bila masa.